Okey, Datuk, Tengku Adnan Tengku Mansur hari ini dia didapati bersalah menerima rasuah sebanyak 2 juta dan dia dihukum penjara 12 bulan dan didenda 2 juta. Apa pandangan Datuk mengenai hukuman yang dikenakan kepada beliau? Bagi saya, segala pendakwaan ke atas kepimpinan UMNO adalah berniat jahat. Malicious prosecution, pendakwaan terpilih, dan sewajarnya bila UMNO menyertai Kerajaan Perikatan Nasional, sebab benda ni semua dibuat zaman PH. Tetapi bila kita bekerjasama dengan Perikatan Nasional, bekerjasama dengan Muhyiddin, sepatutnya Muhyiddin kena buktikan dia bukan PH 2.0. Tapi dah jelas nyata lagi bersuluh, kepimpinan UMNO yang bekerjasama dengan Muhyiddin telah membuat satu kesilapan sangat besar. Kita dah cakap. Jadi tak guna kita nak ulah panjang-panjang. Kita dah beritahu dah, jangan percaya dengan syaitan. Kan? Bila percaya dengan syaitan ni, kan? Akhirnya apa dia janji nak bagi tu, dia janji je, tetapi mereka tidak akan tunaikan. Pak Datuk, Kuat pun dah balik Tengku Adnan Tengku Mansur ada berkata 2 juta tu hanya dah duit poket dia saja. Dia macam inilah. Tengku Nan ni ramai orang mungkin tak tahu. Saya daripada saya kecil lagi, kan, kita dah tahu dia memang duit banyak. Maksud Datuk? Daripada saya kecil lagi, dia punya kalender dia punya diary dia hantar kepada Jawatan UMNO bahagian seluruh negara. Bapa saya kebetulan ketua perangai UMNO bahagian. So memang tiap-tiap tahun lah. Dari situlah saya kenal Kunan ni. Daripada zaman dia muda lagi, kan, saya dapat tengok kalender dia. Senang cerita lah, UMNO ni bukan dia tanpa dia. UMNO ni berhutang dengan dia lah, senang cerita. Bukan dia berhutang UMNO. Kau bayangkan kita berapa lama duit kita kena tahan. Kau rasa siapa bagi duit? Kunan bagi duit. Kan? Jadi 2 juta ni nak beritahu, bila Mahathir dulu, bila dia gaduh dengan Tengku Razali, ketika itu duit UMNO semua dibekukan kerana UMNO diharamkan. Bila duit UMNO dibekukan, UMNO diharamkan, sampaikan bil elektrik, bil air pejabat UMNO tu pun tak bayar tau. Duit tak ada, semua beku. Jadi bila dia buat parti baru, Mahathir buat UMNO baru, Tengku Razali pula buat Parti Melayu Semangat 46. Sebab ROS letak syarat, parti yang berjaya menarik lebih 30% daripada keahlian parti lama, kan? Dialah yang akan mewarisi semua aset UMNO, duit UMNO, semua sekali. So bila lah dia orang dah dapat balik, Mahathir berjaya kumpul lebih daripada 70%, katanya lah, kan? Betul tak betul kita tak tahu, sebab dia ni memang penipu. Dulu Tengku Razali dah menang pemilihan UMNO 3 kali menang, blackout satu bangunan tu, tiba-tiba bertukar, dia pula menang 43 undi. So dia berjaya buat benda yang sama, sama ada betul ke tak betul dia boleh kumpul 30% ni, kan? Maka dia dapat semua aset UMNO bagi pada UMNO baru. Itu yang UMNO baru sekarang ni menguasai PWTC. Cumanya ramai tak tahu, dalam mesyuarat MT UMNO Penaja, dia kata dia orang ni telah memutuskan supaya lepas ni janganlah semua duit UMNO simpan dalam akaun UMNO. Sebab kalau akaun beku macam baru ni, kan, kita semua akan susah. So MT UMNO Penaja ketika itu membuat keputusan, duit UMNO boleh disimpan oleh 3 orang dipanggil? Trustee. Pertama, Presiden UMNO, kedua, Bendahari UMNO, ketiga, Setiausaha Agung UMNO. Jadi mahkamah tu dia tak tahu benda ni. Patut Peguam Tengku Nan kena beritahu. Ini 3 decision yang dibuat. Itu sebab ada orang petikai, kan, kenapa Dato' Seri Najib simpan duit? Sebenarnya ini keputusan zaman Mahathir. Dato' Najib cuma ikut je.
Kan? Itu sebabnya selepas kita kalah saja, lepas dia orang bekukan akaun kita, kita bernafas. Sebab apa? Sebab Kunan pun ada simpan duit sikit atas kapasiti peribadi dia. Datuk Seri Saleh Sek Keruak pun saya rasa dia pulang 200 juta lebih kepada UMNO balik. Yang Datuk Seri Najib pegang ni ada tinggal lebih kurang 116,000, termasuk sedikit duit peribadi dia. Itu habis dirampas oleh Mahathir. Sepatutnya bila dia rampas tu, dalam tempoh sebulan dia kena dakwa. Kalau dia tak boleh dakwa, dia boleh mohon 6 bulan maksimum. Tak boleh lebih 6 bulan. Tapi sampai sekarang ni, bukan setakat duit-duit tu semua sekali tak tahu apa jadi, kan? Yang tahu apa nama tu yang Bengali tu? Bengali tu dah beli Porsche sebiji dengan Range Rover. Cuba nak migrate, tak berjaya. Itulah apa yang berlaku. Beg tangan. Datin Seri punya beg tangan, Nadia, kahwin Nadia apa semua sekali. Masuk anak-anak dia apa semua. Kau tahulah barang kulit, kan? Bila yang menjaganya bengap. Tak tahu benda yang dia jaga tu precious item. Kan? Yang nilai dia bukan ratus ribu lagi, ada yang ada juta, kan? Dia tak tahu macam mana nak preserve benda tu, kan? Habis. Duit pun short, kan? Barang pun rosak. Inilah akibat dia. Bila kita bagi kuasa pada orang yang tak ada akal lah, senang cerita. Dalam erti kata lain, So dalam erti kata lain, kan, Tengkunan hanya menjalankan tugas dia saja. Dia collect apa ni dana, kan? Ada dana disimpan oleh Datuk Seri Najib, termasuklah dana yang dikolek oleh siapa nama ni, Nik Faisal. Nik Faisal dia tahu bahawa akaun tu memang dia jaga, akaun amanah tu dia jaga. Dan dia CEO SRC International. Dan dia tahu 3 tahun yang sudah Datuk Seri Najib hadir dalam mesyuarat kabinet yang meluluskan supaya KUAP memberikan pinjaman kepada SRC International. Masa tu SRC International ni ada kaitan dengan 1MDB lah, dengan kerajaan juga, kan? So sepatutnya dia tak masukkan duit dalam akaun tu. Dia boleh masukkan duit dalam akaun orang yang bukan menteri ketika tu. Daripada 3 orang ni, dia boleh masukkan dalam akaun tersebut. Tapi dia pilih masuk dalam akaun Datuk Seri Najib. Sama ada secara sengaja dia buat macam tu, lepas tu berlarikan diri, sengaja nak frame Datuk Seri Najib ke apa, kita tak tahu. Ini hanya boleh tahu sekiranya janji Hamid Badu untuk membawa balik beruang yang dah rupa jalan pun macam seladang tu ditunaikan. Selagi janji tu tak ditunaikan, selagi itulah kita tak akan tahu apa kebenaran dia. Cuma Kunan dia terima duit untuk pilihan raya Sungai Besar dan juga untuk pilihan raya Kuala Kangsar. 2 tempat, kan? So bagi kita, Kunan terima duit bagi pihak parti tak ada masalah. Memang dia di-authorize untuk terima duit bagi pihak parti, bukan hanya bendahari. Dan dia juga bukan salah seorang yang kaya di Malaysia. Senang ceritalah, gaji-gaji kaki tangan semenjak zaman kita kalah tu, akaun UMNO kena beku, dia semua dia bayar. Dia bekas pengarah Mutiara Telecommunication. Dia dah kaya daripada dia zaman dia muda lagi. Ya. Cuba bayangkan Kunan dah tak berapa sihat tu, dia orang nak simpan dalam penjara 12 bulan. Zalim tak zalim? Cuba kalau kita ni, hati perut busuk hati kita ni sama macam Mahathir, sama macam Muhyiddin, kan? Apa jadi? Mahathir usia dah 72 tahun ketika tu, duk maki hamon, duk tuduh Najib macam-macam. Kita tangkap, kita sumbat dalam lokap, kita dakwa. Apa jadi? Macam itulah keadaan Kunan. Mahathir kurang-kurang dia sihat, kan?
Dia sihat, tak tahulah dia betul-betul sihat ke, ataupun saka dia yang buat dia sihat, kita tak tahu kan. Tapi yang pasti Kunan tak berapa sihat. So orang yang dah tak sihat ni dia anyanya macam tu bagi saya it's too much lah, it's too much. And aku tak boleh nak faham apa orang-orang BN ni fikir lah.